Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya bernama Nurul Anis binti Muhammad Faisal, berumur 18 tahun. Saya lahir pada 27 Jun 2004 di Hospital Putrajaya. Saya telah menerima pendidikan seawal umur 5 tahun di SK Bandar Baru Seri Petaling 2. Kemudian saya melanjutkan pendidikan saya di SMK Bandar Baru Seri Petaling sehingga berjaya bergelar sebagai pelajar lepasan SPM. Dari segi akademik pula, saya telah berjaya mencapai PT3 sebanyak 7A dan SPM 6A. Dan kini saya telah berjaya bergelar sebagai salah satu pelajar di Kolej Mahirrasa Selangor dalam bidang sains komputer. Saya berharap dengan pengalaman dan pencapaian saya selama ini dapat membuahkan hasil untuk saya sendiri melanjutkan pelajaran di Universiti Malaya dalam bidang sains komputer. Dari segi kurikulum pula, saya pernah memegang jawatan sebagai seorang ketua pengawas sekolah bagi sesi 2016 semasa di sekolah rendah. Saya juga telah memegang jawatan sebagai seorang ketua pengawas perpustakaan bagi sesi 2022 semasa di sekolah menengah. Untuk makluman semua, saya merupakan seorang yang sangat bergiat aktif dalam segala aktiviti yang telah dijalankan oleh pihak sekolah, khususnya dalam bahasa Melayu. Saya pernah mewakili sekolah pada peringkat kebangsaan sebanyak 2 kali dalam pertandingan berkuda. Saya fasih berbahasa dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Cina. Saya juga boleh berbahasa sedikit dalam bahasa Korea, bahasa Indonesia dan bahasa isyarat. Walau bagaimanapun, saya masih lagi dalam proses untuk mempelajari bahasa-bahasa tersebut. Untuk pengetahuan semua, saya merupakan seorang yang tidak takut untuk menyuarakan sebarang pendapat di hadapan orang ramai. Saya juga merupakan seorang yang sangat berfikiran terbuka dalam apa jua keadaan. Di sini saya ingin bertanya, adakah saya yang tuan-tuan dan puan-puan ingini? Jika benar, sila hubungi saya di maklumat tertera. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Hayati binti Slamet dari kelas 315 ingin membincangkan isu semasa tentang kesan pendatang asing tanpa izin juga dikenali sebagai parti. Salah satu musuh utama negara kini adalah jumlah pendatang asing tanpa izin juga dikenali sebagai parti di Malaysia yang semakin ramai. Cabaran dalam menangani isu tentang parti ini termasuklah pergaduhan, pecah rumah, pengedaran dadah dan kehilangan kerja serta sebagainya. Suka saya menerangkan kesan rantaian akibat daripada pembolosan parti terhadap negara berdasarkan kepada 3 elemen keselamatan menyeluruh dasar keselamatan negara. Pertama sekali dari segi keselamatan ekonomi, pembolosan parti memberi kesan secara langsung terhadap keselamatan ekonomi Malaysia seperti menutup peluang pekerjaan warga tempatan. Bayaran upah parti yang lebih murah menyebabkan majoriti daripada majikan lebih memilih parti dan mengutamakan parti sebagai pekerja. Hal ini akan menyebabkan pengangguran di dalam kalangan warga tempatan, terutamanya golongan belia. Seterusnya, dari segi keselamatan dan ketenteraman awam, kebanjiran parti ke negara kita turut mengakibatkan peningkatan dalam kadar jenayah di dalam negara. Kes-kes seperti jenayah kekerasan dan kerosakan harta benda jelas menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun yang melibatkan warga asing. Warga negara Indonesia mencatatkan jumlah tertinggi dalam penglibatan jenayah diikuti oleh Bangladesh, Myanmar, Filipina dan lain-lain bangsa.